Saya ini kena atas juga ke abang saya usi. Makan ke apa ke, kita tak ada ada dia bagi. Kan? Tolong dia sikit. Tu tak ada susah kita tolong. Kita tak senang sangat. Bukan senang sangat hari-hari. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tak. Nak kutik-kutik tuk paku lah. Cari tuk paku. Kaulah perwira di medan derita, merentasi ranjau kehidupan dengan harapan. Bersamamu minggu ini menyelami kisah sebuah keluarga asnaf di Gerik Perak. Takdir baik tidak menyebelahi insan bernama Abdul Razak Da'i, 62 tahun, meskipun usianya sudah di penghujung. Di pondok daif ini, segalanya bermula. Saya duduk di sana, duduk jadi segabuk rumah tu. Dia pindah balik sini. Itu atas sana. Dipang ke apa ke. Tik. Kata saudara saya tu balik kat rumah. Duduk kat rumah. Sana tak boleh duduk, takut. Orang kata rimau ada. Belah balik duduk rumah. Kini Abdul Razak dan isterinya telah berpindah ke rumah yang lebih selamat. Abdul Razak bersyukur masih mempunyai tempat berteduh buat dirinya dan isteri tercinta, Rohani Hamad, 55 tahun, yang kian uzur di mamah usia. Itu bulan mula menambah. Dia jadi. Tapi dia tak ingat nak buat apa. Duduk diam itulah. Kalau makan pun 2-3 hari dia tak makan. Dah seminggu. Dia tak makan. Nak pergi hospital tak ada kenderaan. Nak bawa. Tu dia. Saya buat dia. Jaga dia. Mani ke apa ke. Makan. Bagi makan. Selain menjaga isterinya yang sakit, Abdul Razak juga mempunyai masalah hernia sejak 5 tahun lalu. Dia pernah menjalani pembedahan, namun penyakitnya itu berulang kembali. Disebabkan itu, Abdul Razak tidak lagi boleh melakukan kerja-kerja berat. Sakit ini pasal 5 tahun. Waktu pergi hospital, pulang balik. Dara pergi ambil taping. Dia balik ke rumah. Tapi tak boleh kita berat-berat. Tutup pasang. Kalau sakit pula tak balik ya, duduk sana. Kalau balik kita berat. Bekok naik balik ya. Dibebani dengan keadaan ekonomi yang kian meruncing, Abdul Razak tidak mampu bertahan. Dia tidak mempunyai wang belanja, bahkan makanan harian juga belum pasti ada. Abdul Razak terpaksa melakukan kerja-kerja bercucuk tanam sebagai bekalan makanannya. Kena serai cabai. Pokok pisang lah kat rumah. Ikut dah tempat cik nak buat. Tempat cik buat itulah. Lepas tu makan. Cik tuk paku, cik apa, tuk rebus. Makan. Ya betul. Macam. Dah benar-benar ni ada orang bagi, dia ambil bagi makan.
Ketika kehabisan beras, Abdul Razak akan keluar mencari makanan lain seperti buah-buahan mahupun sayur-sayuran. Itulah yang menjadi juadah buat mereka. Namun ada kalanya Abdul Razak dan isteri terpaksa menahan kelaparan gara-gara tidak mahu menyusahkan jiran di sekelilingnya. Saya macam-macam lah, tak ada makan saya makan, tak ada makan saya tak carilah. Cari untuk ubi, untuk paku, yang mana boleh saya makan. Tak ada beras, tak ada. Apa pun tak ada. Tu. Baik hari saya makan. Lepas ni cari buah makan. Buah kayu lah. Buah sokong, buah goreng. Kehidupan yang sangat daif ini membuatkan mereka terpaksa membuat pilihan yang sukar. Jelas Abdul Razak, isterinya mula mengalami kemurungan setelah anak kandung mereka diserahkan kepada keluarga angkat kerana tidak mampu menjaganya. Saya duduk rumah ni 2 orang saja. Ini saya. Anak saya bagi ke orang tak mampu nak jaga dia. Pasal bini pun tak sihat. Daripada lahir je. Dari dia bersalin. Tengah Jepun. 2 tahun dah tak tengok dia. 2 tahun. Kalau dia senang, dia boleh jaga. Tapi saya minta dia dah tak boleh. Dia tak mau. Anak saya bagi ke orang tak mampu nak jaga dia. Pasal bini pun tak sihat. Daripada lahir je. Dari dia bersalin. Tengah Jepun. 2 tahun dah tak tengok dia. 2 tahun. Keadaan mental rohani yang tidak stabil membuatkan Abdul Razak tidak boleh keluar bekerja. Jika ketiadaan Abdul Razak, wanita ini pasti akan merayau mencari suaminya. Tidak mahu keadaan ini berulang lagi, Abdul Razak terpaksa menoreh getah di belakang halaman rumahnya. Dulu kita waktu tanah pokok serai, pokok capek, ikutlah saya nak buat pergi kat rumah. Tak noreh pukul 7 pagi. Pergi menoreh ke pohon ni. Ini lama saya tak noreh. Picang, dia dah tak gerak. Sakit, semua badan. Tak motor lah. Kita. Kalau dia sakit balik tengok dia dulu. Kau pergi beritahu pula. Alah, belilah RM17, RM15. Ikut can lah. Boleh start timba. Pergi jual. Pergi lauk. Bagai air yang dicincang, tidak akan putus. Biarpun keadaan Abdul Razak sendiri sekadar cukup-cukup makan, dia tidak pernah lupa akan abangnya, Husin Dai, 67 tahun, yang terlantar sakit di rumah usangnya ini. Setiap hari Abdul Razak akan singgah ke rumah Husin bagi melihat keadaannya dan menghantar makanan untuk dijamah. Ya, kena atas juga ke abang saya, Husin. Makan ke apa ke. Kita tak ada kadang dia bagi, kan? Tolong dia sikit. Lepas tu, dah ada susah kita tolong. Kita tak senang sangat. Bukan senang sangat, hari-hari. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tak.
nak kutip-kutip cuk paku lah. Cari cuk paku. Kadang-kadang tu buat tu je lah. Selain menuri getah, Abdul Razak juga turut membuat kerja sambilan sebagai pencuci pinggan di restoran Pak Teh Western Corner. Akibat cuaca yang tidak menentu, dia perlu bekerja dengan lebih gigih kerana kebelakangan ini hasil menuri getah tidak memberangsangkan. Pak Teh Western boleh bantu dia setakat ni lah yang mampu pun. Lagipun dia tak boleh nak lampu kat kedai ni. Harap nak bantuan orang pun taklah banyak sangat dapat kan. Boleh tolong dalam segini je lah. Dia pun masuk petang, balik pun lepas isyak lah balik. Dia sampai sini sebagai hantar makanan, lak meja, basuh pinggan. Tapi dia tak boleh buat kerja lama lah sebab tinggal orang rumah ada yang tak sihat. Tatkala malam, rumah ini hanya ditemani dengan nyalaan lilin di penjuru rumah. Tiada lampu, tiada kipas, mahupun tiada alas untuk berehat. Rohani sering mengalami sakit-sakit urat dan perlu mendapatkan rawatan doktor. Namun kerana kekangan wang, dia terpaksa menahan sahaja kesakitannya. Ada. Tapi tak pergi hospital. Ni tak ada deraan lagi. Dari aku kawan je lah bawa. Kita mebat. Bupak dia. Bila ni lagi tak boleh. Tak ada deraan. RM10 kali ibu minyak. Kadang-kadang RM15 bagi. Kalau ada duit lah, tak ada duit tak. Baru ni tak seminggu ni ada sakit. Tak ada upak nak bagi dia. Dia sakit urat. Sakit macam-macam urat-urat apa sakit pada dia. Urut dia. Badannya. Baru ni tak seminggu ni ada sakit. Tak ada upak nak bagi dia. Dia sakit urat. Sakit macam-macam urat-urat apa sakit pada dia. Urut dia. Semakin hari, semakin uzur. Abdul Razak tidak tahu apa nasib yang akan dialami isterinya jika dia terlebih dahulu meninggal dunia. Namun, dia tetap reda dengan suratan hidup yang penuh berliku. Saya kalau saya mati dulu, saya serah pada Allah lah. Pokoknya bini saya tu, takut dia mengayuh. Itu saya tak tahu lah. Saya tak ada. Dia mengayuh. Itu serah pada Allah Ta'ala. Takut dia yang tak sakit dulu kan, dia sakit dulu kan tak tahulah. Itu serah lah pada Allah Ta'ala. Mendengar rintihan nasib Abdul Razak dan isteri, syarikat Faizah Sdn Berhad hadir menghulurkan bantuan dan sokongan buat mereka. Selain menyelami perjalanan hidup asnaf ini, Pegawai Pemasaran Eksekutif Abdul Halim Abdullah dan Pegawai Pemasaran Muhammad Solihin Ismail menghulurkan sumbangan wang tunai serta barangan keluaran syarikat Faizah. Semoga dengan sumbangan daripada Hajah Faizah ini, Abdul Razak dan Rohani dapat menjamah juadah yang lebih baik bersama-sama. Kami ni cepet. Orang cari ni cepet. Ingat ni mau nak pergi kan.
Pakcik, yang ni sedikit sumbangan daripada syarikat Faizah untuk pakcik dan sekeluarga. Saya harap pakcik dapat dengan sebaik mungkin. Semoga dengan sumbangan ini dapat meringankan sikit beban pakcik lah. Alhamdulillah. Ini buku riwayat hidup syarikat Faizah. Kalau pakcik berkelapangan, pakcik baca macam mana kehidupan dia daripada mula dia berniaga sampai sekarang lah. Jadi alhamdulillah. Semoga dengan kejayaannya kita dapat kongsi rezeki bersama-sama. Pemilik perniagaan Pak Teh Western Corner turut tidak melepaskan peluang memberikan sumbangan bagi membaik pulih tandas di rumah Abdul Razak. Proses membaik pulih tandas ini memakan masa hampir sejam dengan harapan Abdul Razak dapat hidup dengan lebih selesa. Selain itu, komuniti kampung Tanjung Kala turut hadir bersama-sama melakukan gotong royong dan kerja-kerja baik pulih pendawaian elektrik. Ucapan syukur dan terima kasih tidak lekang di bibir Abdul Razak. Dia tidak lagi perlu hidup di dalam gelap dan berpanasan. Dia anak bagi kat orang, saya tak boleh siapa lah. Sikit. Dia tak boleh nak bilang. Tapi kita ingat saja. Sayang dia. Tapi tak boleh nak buat apa lah. Dia pun sakit, tahu sakit. Kita tak boleh nak buat apa. Abdul Razak, tanggungjawabnya cukup besar. Biarpun susah, dia telah berusaha sehabis daya untuk menjaga keluarganya. Diuji dengan pelbagai dugaan, dia tetap tempuhi dengan reda. Hulurkan tangan, ringankan beban.